مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاءون له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إياك نعبد صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعليه التقويل ومن يذكر إلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبي وإلهمنا ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersempena dengan bulan Rabiul Awal, kita tak buka kitab lain melainkan kita akan fokus kepada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bersambungnya pada bab yang keempat, iaitu mengenai pengasuh-pengasuh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pengasuh yang dimaksudkan adalah termasuk ibu susuan baginda. Maka kita tengok siapakah ataupun selalu jalur Nabi kita. Yang pertama, kita kena sekurang-kurangnya kita kena tahu lebih kurang tujuh keturunan Nabi kita, iaitu pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ini antara yang seringkasnya lah yang kita kena tahu dan hafal. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Maknanya Abdul Muttalib ni atuk Nabi lah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni moyang dia. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Sebenarnya panjang lagi, tapi cukuplah sekadar ini yang kita boleh hafal sekurang-kurangnya. Sebab ada berlaku sedikit daripada hadis baginda berlaku kepada Salih Jalur melalui daripada Zadul Ma'ad. Ada sedikit punya pertengkelekahan ataupun khilaf daripada perawi, maka kita ambil sampai yang betul-betul melalui Murrah bin Ka'ab, sampai yang kat situ. Maka semalam kita ceritakan bagaimanakah susuk tubuh baginda Nabi kita, yang sangat handsome, yang sangat mulia.
wajahnya bak rembulan, seperti rembulan ketika mana baginda berjalan di waktu malam berjubah merah. Antara bulan dengan baginda, maka fokusnya lebih kepada baginda Nabi kita. Dan agak comel ni Nabi kita ketika mana masuk ketika dia nak pergi ke Mekah, dia ikat rambut dia, ikat 4. Dan baginda Nabi kita adalah seorang yang sangat-sangat penyayang dan juga romantis terhadap isteri-isteri baginda. Bagaimanakah kelahiran baginda? Berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Banyak peristiwa yang berlaku, khususnya buat ibunya Aminah tidak merasa sebarang kesakitan ketika mengandungkan baginda Nabi kita. Dan baginda Nabi kita ini disambut dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan penduduk-penduduk di bumi juga meraihkan baginda. Termasuklah haiwan di dalam lautan, tumbuh-tumbuhan di atas daratan. Buah yang tidak, pokok yang tidak pernah berbuah pun berbuah, tanah yang kering kontang pun subur. Dan juga berlaku juga beberapa pemadaman api-api daripada kota-kota Rom yang mereka sembah setelah beratus tahun akhirnya padam. Dan kemudian tentera bergajah dalam surah Al-Fil kalah dengan burung. Inilah antara bagaimanakah kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada 1400 tahun yang dahulu. Maka hari ini kita masuk bab pengasuh-pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya beritahu semalam, ini bedtime story. Pertama, pengasuhnya yang pertama pastilah ibunya, iaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kitlab. Ini nama mak dia. Kita cukup ambil tahu Aminah binti Wahab. Kemudian, setelah Aminah itu, dijaga oleh Suwaibah. Siapakah Suwaibah ini? Suwaibah ni adalah hamba Abu Lahab yang dimerdekakan. Maknanya satu ketika dahulu dia jadi hamba kepada Abu Lahab ni. Tetapi dia dimerdekakan waktu bila? Dia dimerdekakan saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Halimah binti Abu Zu'aib. Syaimah anak kepada Halimah. Juga merupakan pengasuh baginda dan juga ibu susuan Nabi kita, dan Ummu Aiman, hamba yang diwariskan oleh bapanya. Kalau kita tengok kenapa banyaknya pengasuh-pengasuh Nabi? Kerana Nabi kita ini pertama lahirnya memang dah anak yatim ketika kandungan 2 bulan. Ketika itu ayahnya telah pergi meninggal dunia. Kemudian tidak lama ibunya pula yang pergi meninggalkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ibu susuan Rasulullah? Halimah binti Abu Zaid Al-Sa'idah yang merupakan pengasuh kepada baginda. Kemudian seperti biasalah Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab tadi tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyusu dengan Suwaibahnya lebih kurang beberapa hari, tak lama. Okay. Maka di situlah antara siapakah yang menyusukan baginda Nabi kita dan juga yang mengasuh baginda Nabi kita. Maka kita tengok zaman kanak-kanak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas dilahirkan, baginda telah dibawa ke pedalaman Bani Sa'ad kerana sudah menjadi tradisi orang-orang Arab akan menghantar anaknya untuk disusukan. Baginda diserahkan kepada seorang perempuan yang pertama, iaitu Halimah binti Abu Zu'aib. Maknanya ibu susuan yang pertama baginda adalah Halimah. Maka semasa baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa ke kaum Bani Sa'id, waktu itu kemarau sedang melanda, menyebabkan segala pertanian dan ternakan menjadi kering. Selepas saja baginda Nabi kita disusukan oleh Halimah ini tadi, apa yang terjadi pada keadaan tersebut? Betapa barakah dan rahmahnya Nabi kita ini, tanaman kembali menghijau, kambing-kambing yang mereka bela itu pulang ke kandang dengan perut yang kenyang dan sarat dengan susu. Perut yang kenyang ni maksudnya, tahulah perut kenyang, maknanya besar bila ada susu. Okay. Semasa berusia 12 tahun, baginda mengikut bapa saudaranya pergi berniaga ke Syam. Ini bermulanya bagaimana baginda Nabi kita telah mula dididik
untuk bekerja dan juga bersaudagar. 12 tahun. Kalau kita hari ni umur 12 tahun masih mak cucikan baju lagi. Tapi Nabi kita dah mula mengikut pergi berniaga. Ini dipanggil bagaimanakah yang dikatakan mengajar akan kehidupan. Maka baginda dan rombongan perniagaan dari Mekah bertemu dengan rahib Nasrani yang digelar Buhairah kerana apa? Ilmu yang sangat luas. Nama sebenar rahib itu ialah Georgios, sebab dia keturunan Nasrani kan. Atau ada setengah pendapat mengatakan Jarujis. Dia terkenal dengan ilmu yang sangat luas. Jarujis ni lah. Dia pernah memegang jawatan patriarch ataupun ketua padri di Konstantinopel di bawah pemerintahan Rom. Hebatnya, bagaimana umur Nabi 12 tahun ni, dia dah pergi jumpa ketua padri yang memegang kota Konstantinopel di Rom. Tapi hari ini, apa telah jadi pada pemerintahan Islam kita di mana kalau kita tengok macam mana apa jadi. Jadinya apabila telah jatuh ataupun telah kalahnya tentera Islam. Ketika zaman inilah selepas diambil alih oleh iaitu Sultan Al-Fatih. Sampai hari ini lagi tidak ada lagi kemenangan daripada Islam itu sendiri. Ada beberapa kisah bagaimanakah jatuhnya iaitu kerajaan Rom ni, jatuhnya ke tangan-tangan mereka ini adalah salah satunya apabila pemerintah mengambil pandangan daripada orang-orang yang bukan Islam. Ini antara salah satu kekalahan. Sebab itu di dalam Al-Quran memang ditegaskan bahawa kita ni macam mana pun janganlah kita mempercayai kaum Yahudi dan Nasrani. Apatah lagi untuk menjadikan mereka itu sebagai penasihat dalam hidup kita hatta dalam perniagaan kita. Ini kena faham betul-betul. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasul lebih mengetahui akan sifat-sifat mereka, sikap-sikap mereka. Maka hari ini kadang-kadang kita tengok mentor-mentor ataupun idola-idola mereka ini semuanya orang-orang yang bukan berbangsa Islam. Maka ini dipanggil sebagai jajahan teknologi ataupun jajahan minda. Maka kalau kita tengok mereka ini macam mana baik pun tak baik juga akhirnya. Suatu hari rahib Buhairah melabuhkan punggung sambil bersandar. Dia melepaskan pandangan yang jauh ke tengah-tengah padang pasir. Ketika ini baginda Nabi pergi berniaga, pergi Syam. Entah kenapa tiba-tiba dadanya mula berdebar kencang. Tiba-tiba kelihatan di kejauhan kepul-kepul debu padang pasir menandakan ada sekumpulan pedagang menghampiri biara ataupun church tu. Namun sekali lagi dadanya ni berdebar. Belum sampai lagi. Dengan sabar dia menunggu ketibaan rombongan tersebut. Sedang dia asyik menanti terlihat olehnya ada satu keganjilan yang berlaku. Rahib tersebut berasa tak puas hati dan naik ke tempat yang tinggi untuk dia tengok apa yang ganjil tu. Maka satu keajaiban yang berlaku adalah dia melihat ada setumpuk awan nipis mengiringi rombongan dan memayungi seseorang daripada panas mentari. Punya mulia Nabi kita ni, dia pergi ke Syam tu, awan tu memayungi dia. Tu yang jadi pelik kepada si rahib ni. Maka dia pun cakap, inilah satu-satunya tanda dia pasti bersama dengan rombongan ini, ya Allah. Walaupun dia ketua padri, dia tahu ini adalah mulanya tanda-tanda. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab Injil Taurat telah menceritakan bagaimana kemunculan baginda Nabi. Dan mereka ini ternanti-nanti siapakah Muhammad itu. Maka rahib tersebut terus mempelawa rombongan pedagang dari tanah Arab itu untuk singgah berehat di churchnya dan menghidangkan jamuan yang sangat lazat. Walaupun kebiasaan rahib tersebut tidak pernah pun mempedulikan rombongan pedagang yang sering lalu di hadapan biaranya, namun kali ini dia berbuat demikian. Sebab apa dia buat? Dia tahu ada satu keganjilan yang sedang berlaku. Maka bila dah jumpa tu, dia pun jumpalah dengan ketua rombongan. Siapa ketua rombongan tadi? Abu Talib. Iaitu pakcik baginda. Dan mempelawa semua rombongan itu masuk
sambil kedua berbola matanya mencari kanak-kanak umur 12 tahun tadi tu yang sedang dipayungi awan tu. Dia nak cari siapa budak ni. Kemudian dia tanya kepada Abu Talib, ada lagi tak yang tak naik ke biara ni? Dia tanya. Maka jawab Abu Talib, ada. Seorang kanak-kanak. Maknanya Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun. Kenapa dia tak naik? Dia tanya. Sebab dia sedang menjaga barang dagangan di bawah. Lepas tu, dia tak puas hati lagi. Dia kata, ajak dia naik. Sebab dia nak tengok siapakah kanak-kanak ini. Maka sepanjang masa matanya tidak lepas dari melihat kanak-kanak itu dan dia mula nak tanya soalan. Kemudian dia tanya. Dia kata macam ni, nak dengan nama Lata dan Uzza. Ini makna sumpahan dia lah. Pakcik nak tanya, dia kata. Kemudian Nabi kita ni mulalah rasa resah. Apa soalan nak tanya? Dia kata kan. Lepas tu Nabi kita ni pula tak familiar dengan perkataan nama Uzza dan Lata ni. Lepas tu dia pun jawab. Apa Nabi jawab? Saya benci dengan nama Lata dan Uzza. Nabi jawab lah. Apabila beliau bertanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kali ini kanak-kanak ini tersenyum. Mula-mula dia kata aku nak bertanya demi Uzza dan Lata ni tadi. Yang kepercayaan dia. Tapi Nabi kita walaupun dia tak kenal tapi dia tak suka. Tapi bila dia kata aku ingin bertanya dengan nama Tuhanmu, maka dia pun senyum. Dia tanya soalan pertama apa dia? Siapakah namamu? Maka Nabi pun jawablah, Muhammad. Dia tanya lagi, ayahmu nama siapa? Abdullah. Dia jawab. Last kali dia tanya, nama ibumu siapa? Maka dengan tenang Nabi jawab, Aminah. Ini soalan yang biasalah kalau kita jumpa kan. Jumpa orang kita tanya, nama mak siapa? Ni anak siapa? Ini biasalah. Sama juga dengan Buhairah ni tanya kepada baginda Nabi. Setelah itu barulah Rahib Buhairah bertanyakan tentang kehidupan. Dia mula nak congkil lah ni. Apa rahsia ni sampai awan pun payung budak kecil ni. Maka dia nak tanya lagi. Buhairah ni dia dah mula tak rasa macam tak dapat kawal perasaan. Dia dah mula macam nak makin nak ingin tahu. Bila dia melihat tanda seperti bekas bekam di tengah belikat kanak-kanak itu. Bekas apa ni? Dia tengah belikat kanak-kanak ada bekas bekam. Tanda sebesar burung merpati. Kita baru je cerita semalam. Apa dia? Al-Katam Al-Nubuwah. Sebesar telur burung merpati. Maknanya dia nampak lah. Maka ditumbuhi dengan bulu-bulu halus di sekelilingnya. Dia mula dah tahu siapakah Nabi kita ini adalah Muhammad. Dia dah tahu. Maka dengan dia rasa excited dia nak je peluk Nabi kita ni. Tapi dia tahan. Nampak ni? Ni kisah dia adalah Buhairah ni, ketua padri ni. Kemudian Buhairah mendekati pakcik dia. Dia bisik. Dia kata, apa hubungan kau dengan budak tadi ya? Dia kata kan. Oh, Abu Talib apa jawab apa? Dia tak cakap anak buah. Tetapi dia kata, oh dia anakku. Dia kata. Kemudian Buhairah jawab. Sebab dia tahu kisah Nabi. Tak mungkin mak ayah dia masih hidup. Dia kata kan. Kemudian dia jawab, sebenarnya dialah anak saudaraku, jawab Abu Talib. So mana ibu bapa dia sekarang? Abu Talib pun cerita ibu bapa dia meninggal waktu dia dalam kandungan. Ibu dia meninggal ketika perjalanan ke Yathrib. Maka pertama dia bila ibu dia meninggal, Nabi Muhammad SAW mula dijaga oleh datuknya. Lepas dia, maknanya jagaan yang pertama datuk dia lah. Lepas dia atuk dia meninggal, yang jaga pakcik dia. Jelas Abu Talib. Lalu Buhairah berkata, benar. Dia baru cerita. Buhairah kata, betul lah tu. Beginilah yang aku tahu, tapi sebaiknya kamu bawa saja dia pulang kerana kalau orang-orang Yahudi menemui dia, pasti mereka tidak akan melepaskannya. Sebab dia dah tahu bahawa Nabi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka bangsa Arab pada zaman dahulu kebiasaannya menjadikan kejadian besar itu sebagai satu kesan peninggalan. Maka penyerangan tentera gajah kan yang berlaku dengan ingin menghancurkan Kaabah di kota Mekah gagal dengan kelahiran Nabi kita ni lah. Maka mereka ni berdendam.
Maka dia orang ni mencarilah sebenarnya siapa ni. Maka pada tahun pertama peninggalan penerangan pasukan gajah di kota Mekah dan di tengah keluarga Abu Muttalib telah lahir seorang bayi yang kelak akan merubah perjalanan sejarah manusia. Diorang dah tahu kisah ni. Sebab itulah dalam kitab Injil dan Taurat dimasuk dengan Al-Quran, ada yang mereka kata sesungguhnya apa yang dikata oleh Nabi Musa itu ternyata adalah seperti ahli sihir. Ni kisah ni yang tentera bergajah ni akan kalah ni. Dia dah tahu. Maka dia kata sebenarnya yang lahir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putera kepada Abdullah dan juga kepada cucu kepada Abdul Muttalib. Kemudian sebelum kenabian, sebelum Nabi ini diangkat menjadi Nabi, dipanggil sebagai zaman jahiliah. Apa maksud jahiliah? Saya baru tahu, kadang-kadang kita so cakap masa zaman muda, zaman-zaman jahiliah kita tu, kita tak boleh guna perkataan jahiliah tu. Kerana pada zaman jahiliah ini adanya Abu Lahab dengan kita tak ada zaman ni. Maka ada ulama yang mengatakan janganlah kata zaman jahiliah. Cakaplah zaman-zaman lara contoh. Maknanya zaman jahiliah ni sangat zaman yang sangat teruk. Apabila ada kekejaman pemimpin seperti Abu Lahab dan ketika itu dengan Abu Jahal ni, dia orang sangat kejam pemerintahan mereka. Kita tak hidup pada zaman ni. Dipanggil zaman jahil sebab apa? Terlalu jahil sangat. Tak tahu serba-serbi. Kita hari ni ilmu dah ada, kita tak mencari. Ini isu dia kan. Maka perkataan jahiliah diambil dari perkataan Arab. Maknanya kata dasarnya adalah jal. J-A-H-L. Jal. Yang bererti apa? Bodoh. Dengan demikian zaman jahiliah adalah seperti zaman kebodohan. Bangsa Arab pada zaman itu layak mendapat sebutan itu kerana selain tidak pandai membaca dan menulis, bangsa yang hidup di Jazirah Arab ini juga memiliki kebiasaan dan perilaku yang sangat bodoh. Sebab tu dipanggil zaman jahiliah. Kita ni tak adalah zaman-zaman tu. Kita kena tukarlah zaman-zaman lara kita. Contoh kan. Dia orang buat apa? Dia pergi buat berhala, lepas tu dia pergi sembah. Takkan kelakar. Itu nak menunjukkan betapa bodohnya mereka. Dia pergi ambil tanah liat, dia buat-buat bentuk, kemudian dia sembah. Ataupun akhirnya di atas kebodohan mereka itu, mereka menanam anak perempuan hidup-hidup. Sebab bodoh sangat. Anak perempuan yang lahir dia tanam hidup-hidup. Dan bertawaf mengelilingi Kaabah dengan cara apa? Dia tahu ada Kaabah. Dia pun bertawaf dengan telanjang. Itu penghinaan lah. Maka Muhammad SAW dilahirkan untuk mengikis kebodohan bangsa Arab dan umat manusia secara umum dengan cahaya iman dan ilmu. Nampak? Perkataan dia adalah kena ada cahaya iman dan juga ada ilmu. Maka pada motivasi daripada cerita ini, kita nak dapatkan menangkiskan kebodohan kita ini adalah pertama kena ada cahaya iman. Kenalah beriman. Kalau tak beriman, bagaimana nak ada ilmu? Ataupun dia ada ilmu tapi dia tidak beriman, tetapi tidaklah dapat menangkis akan kebodohan dirinya. Maka sejak lahir Muhammad SAW telah mula menunjukkan kelebihan-kelebihannya yang khusus. Iaitu permulaan hidupnya, hidup lahir sebagai anak yatim. Kemudian baginda ini hidup penuh dengan kesusahan dan kesusahan yang menimpa baginda yang menyebabkan baginda mempersiapkannya untuk menjadi manusia agung dan penghulu bagi seluruh umat sepanjang zaman. Maka daripada kisah Nabi ini, kita kena tahu. Pertamanya, kalau kita jumpa anak yatim, kita kena sampaikan cerita ini. Sebab anak yatim, dia tak reda mak ayah dia pergi. Dia rasa macam dia kecewa, dia rasa sangat down, dia rasa sangat macam tak berguna, dia akan ada perasaan itu. Sebab dia tak ada mak dan ayah. Bila kita bawa tentang cerita Nabi, insya-Allah ada sedikit cahaya daripada penceritaan Nabi melalui peristiwa Nabi dilahirkan sebagai anak yatim.
dan akhirnya ibunya pula pergi meninggalkan dia. Berlakulah perpindahan antara pengasuh-pengasuh baginda. Dan kehidupan baginda ini hidup sangat susah. Tetapi result dia jadi apa? Kita tengok result dia adalah menjadikan baginda Nabi kita manusia agung dan penghulu bagi seluruh umat sepanjang zaman. Maka kadang-kadang kita tengok anak kita ni ada diri kita, ada mak dengan ayah ni dia seronok. Kita takut tak sampai pada result. Maka 4 tahun lamanya baginda sallallahu alaihi wasallam dia hidupnya terpisah daripada ibunya, iaitu Aminah binti Wahab, dan tinggal di tengah-tengah keluarga Halimatus Sa'adiyah. Maka kalau kita tengok ketika ibu dia masih hidup, dia berpisah dengan ibunya selama 4 tahun. Sebab dia dijaga oleh Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah ni memang sangat famous cerita dia. Ataupun banyak sangat kita tahu, ataupun nama yang sering disebut-sebut. Iaitu pengasuh Nabi. Setelah berumur 4 tahun, dengan berat hati Halimatus Sa'adiyah mula menyerahkan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Sebab apa? Kita tengok keturunan-keturunan mereka ataupun peristiwa-peristiwa mereka memang akan ada, iaitu dia buat apa? Tradisi orang Arab akan hantar anak untuk disusukan. Itu tradisi mereka. Maka Nabi kita ni dilahirkan, dia akan mengubah segala benda itu. 2 tahun kemudian, dahlah terpisah dengan mak dia 4 tahun. Untuk disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah. Dia sempat bersama dengan ibunya selama 2 tahun sahaja. Aminah wafat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula diasuh oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Iaitu kalau kita tengok, Abdul Muttalib mula jaga. Yang amat mencintai dan menghormati baginda. Abdul Muttalib juga penghulu kaum Quraisy. Penghulu kaum Quraisy. Sebab tu kalau kita tengok kisah ataupun pakcik baginda kan, semua ni dipanggil ketua-ketua. Ni penghulu. Pakcik dia itu ketua Quraisy. Maka dia telah meramalkan bahawa cucunya kelak akan menjadi pemimpin yang besar bagi umat Islam. Atuk dia dah mula tahu. Ramalan jadi pemimpin. Oleh kerana itulah datuk tua yang amat berwibawa ini menghormati dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cucu-cucu dia yang lain. Pada suatu hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat yang dikhususkan untuk Abdul Muttalib. Orang lain bangkit untuk melarang. Tetapi Abdul Muttalib mengatakan bahawa Muhammad sangat layak untuk duduk di tempat tersebut. Kan budak kecil kan, kadang-kadang dia duduk atas tempat macam kalau kita tengok pemimpin ataupun kerusi guru-guru kita, ni kena ambil cakna sikit supaya kita kena tahu menghormati. Contoh, kalau kita pergi mana-mana tempat, kita pergi jauh lah, kita pergi ziarah tempat tuan guru, kita pergi tempat guru-guru kita, dia akan ada satu kursi yang khas. Jangan sekali-kali kita duduk. Ini dipanggil adab. Walaupun untuk bergambar, tak boleh. Kadang-kadang diorang tak larang, tetapi malulah kita sebab kita tidak ada sedikit ilmu. Ini walaupun belum Islam lagi, mereka telah mengajar. Mereka sangat menghormati kerusi-kerusi, iaitu kadang-kadang kita tengok kerusi guru-guru kita tu kan, bila dia bangun, janganlah nak pergi selfie duduk atas tu, tak boleh. Ini adab lah untuk kita supaya berhati-hati. Kadang-kadang kita tak tahu, kan seronok kan. Maka kita jagalah. Kalau orang lain nak tu, biarlah dia. Tapi kita yang belajar, kita mengaji ni, kita ambil tahu sikit. Biarlah. Kadang-kadang ada guru tu, dia punya zuhudnya ataupun punyanya rendah hati dia, dia siap bagi. Dia kata silalah duduk. Jangan sekali-kali. Cubalah duduk di bawah. Ini kita dapat dalam kisah Abdul Muttalib. Ini dipanggil sebagai adab. Namun penjagaan di bawah Abdul Muttalib tak lama juga. Berapa lama? 4 tahun sahaja. Iaitu selepas mencecah umur 8 tahun, dia terpaksa merelakan atuknya pergi. Akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diasuh oleh Abu Talib, pakcik dia. Sampailah baginda Nabi kita ini ditabalkan ataupun mendapat wahyu menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Selepas umur 40 tahun, lebih kurang 10 tahun selepas keluarnya dakwah Islam, dalam umur lebih kurang 10 tahun, ketika itu pakciknya wafat. Pakciknya mati untuk Nabi kita nak mengislamkan, tak berjaya. Ini kisah. Ada perawi yang mengatakan bahawa baginda Nabi kita ni duduk dengan Abu Talib satu rumah. Ada juga yang mengatakan mereka duduk berasingan. Maknanya Abu Talib duduk rumah ini, Nabi Muhammad duduk rumah yang lain. Tapi dia duduk di bawah Abu Talib ini sangat-sangat lama. Hatta sehingga baginda Nabi kita kahwin, pun masih lagi dia di bawah jagaan Abu Talib. Zaman remaja Rasulullah memasuki zaman remaja, baginda SAW mula mencari rezeki dengan buat apa? Tadi umur 12 tahun dia pergi berdagang kat Syam untuk belajar. Pakcik dia dah bawa, dah ajar dah. Dia masuk umur remaja, dia dah mula mengembala kambing. Ni kisah mengembala kambing ni dalam cerita Piramli ada ni. Kalau tengok yang Ahmad Albab kan, Piramli pergi bela kambing, dia kan dia bodoh kan. Dia macam dia kahwin dengan siang tu kan. Lepas tu kan dia macam bangang-bangang. Piramli diwatakkan dengan watak yang tidak pandai. Yang macam dalam watak cerita Ahmad Albab. Tapi akhirnya dia bela-bela kambing dia lagi masuk dalam gua tu. Inilah contoh kita boleh pandang. Bukanlah untuk disamakan, untuk kita memandang. Okay? Baginda pernah bertutur tentang dirinya. Maknanya Nabi kita pernah cakap, aku dulu menggembala kambing penduduk Mekah dan dengan upah beberapa kirat. Semasa muda, Allah Subhanahu Wa Taala telah memeliharanya dari perbuatan yang biasa dilakukan oleh pemuda sebayanya. Pertamanya apa? Allah pelihara Nabi kita daripada berseronok dan bermain. Baginda SAW pernah bercerita tentang dirinya. Aku tidak pernah inginkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka pada zaman jahiliah. Ini cara Allah pelihara. Kecuali dua. Pertama, yang disuruh Allah ataupun dicegah Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkan lagi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan aku dengan risalah kenabian. Kadang-kadang kita perasan dalam kehidupan kita bagaimanakah Allah ini memelihara kita. Contohnya, kita ni Allah masukkan rasa tak gemar sangat dengan hiburan. Itu cara Allah pelihara. Dulu seronok dengan hiburan. Contoh, suka hoye-hoye orang kata kan. Tapi sekarang dah tak nak dah. Rasa macam tak best lah. Dulu okey. Itulah cara Allah mula pelihara. Maka berseronoklah kita ataupun bersyukurlah kita apabila Allah telah membuang perasaan seronok terhadap sesuatu yang sia-sia. Contoh kalau dulu pantang cuti nak pergi bercuti. Nak pergi bercuti, nak pergi shopping contohnya, ataupun kalau yang perempuan-perempuan ini suka bergosip-gosip, contohlah. Tapi hari ni rasa ya Allah tak tahu dah Ustazah macam tak boleh lah. Dia tanya dia jawab. Kadang dia tanya saya, kenapa Ustazah macam tak boleh? Kalau dulu seronok sangat kita kumpul adik-beradik ramai-ramai, kita bakar-bakar BBQ kan, kita seronok-seronok. Tapi sekarang tak boleh dah Ustazah. Kenapa dia tanya, dia kena jawab. Sebab Allah dah mula pelihara dirinya. Tak salah. Tetapi kadang-kadang kita takut kita terleka. Dalam itu kita panggil dalam hubungan silaturahim. Kan? Tapi selalu-lalunya lah. Sambil-sambil potong bawang tu membawang juga ya. Sambil-sambil membakar tu membakar juga yang lain. Itu yang kadang-kadang Allah mula pelihara. Kadang-kadang di atas keseronokan itu terganjak jugalah waktu solat kita. Itulah. Menjawablah soalan bagi mereka yang tertanya-tanya ni. Dulu saya okey je dengan Ustazah, sekarang tak tahulah kenapa. Menjawab Aku pernah berkata kepada temanku yang sama-sama mengembala kambing. Aku yang dimaksudkan di sini adalah baginda Nabi. Tolong jagakan kambing-kambingku kerana aku ingin berjalan-jalan di kota Mekah. Ketika aku sampai di rumah pertama kota Mekah, aku terdengar nyanyian lagu. Lalu aku bertanya,
Apa ni? Orang pelik Ini pesta, dia orang jawab. Lalu aku duduk mendengarnya, tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan hanya tersedar apabila terkena bahang matahari keesokannya. Lalu aku pulang menemui temanku. Pada malam berikutnya, sekali lagi aku ingin mengulangi perbuatanku. Dia nak pergi juga buat lagi. Namun terjadi perkara yang sama. Setelah itu, aku tidak pernah menginginkan lagi akan keburukan tersebut. Itu maksud dia. Betapa Allah jaga macam mana cara Allah jaga dia sampai ke tahap begitu. Kemudian Rasulullah SAW digelarkan sebagai Al-Amin. Kerana apa? Dia membesar sebagai pemuda yang dikenali dengan kejujuran. Al-Amin ni adalah jujur. Bererti Al-Amin ni bermaksud orang yang dipercayai. Bagi masyarakat Kota Mekah, tidak ada orang yang boleh dipercayai lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kalau pergi Kota Mekah, Kota Baginda, pantang orang Arab, kita ingat orang tu tak menipu. Jawapannya tidak. Kadang-kadang orang kata dia king of penipu. Di mana dia dapat peluang di situlah. Tambah-tambah dia nampak kita ni tak berapa dah pandai cakap Arab ni. Lagilah maksudnya kan. Sebab tu kadang-kadang bila kita pergi Arab ni, kita kena ada orang yang pandai supaya kita tidak ditipu. Maka oleh kerana itu Abu Talib mencadangkan kepada Khadijah binti Khuwailid untuk menjadikan Muhammad SAW orang yang dipercayainya itu untuk dalam perniagaannya. Ini dah mulalah ni. Abu Talib, kenapa orang ni dia sangat dengar cakap Abu Talib? Sebab Abu Talib pakcik dia ni ketika itu adalah ketua. Sebab tu ada beberapa khilaf tentang hadis Abu Talib tak masuk Islam ni, ataupun bagaimana kedudukan Abu Talib sebagai ketua Quraisy ni yang menyelamatkan perjuangan Nabi. Maknanya, ini anak buah Abu Talib ni, berani kau kacau. Ibarat macam tu. Tetapi hadis itu tidak banyak diketengahkan. Ataupun cerita itu tidak diketengahkan. Maknanya cerita tu tak menarik lah. Sebab akhirnya pakcik ni tak perlu Islam juga. Maka dia jumpa Siti Khadijah. Mulalah tolong Siti Khadijah berniaga. Maknanya macam kita hari ni recommended lah. Contoh kalau nak minta kerja kan. Orang yang atas ni recommend. Contoh kalau Datuk Rohani recommend saya kat Perkim. Dia kata okey tak payah interview ni, masuk terus atas kepercayaan kapasiti. Ini maksud dia. Maknanya nak bagi tahu bahawa Abu Talib ini adalah orang yang dipercayai dan juga disegani ketika itu. Siapakah Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah pedagang yang sangat kaya yang memiliki 3/4 harta di Kota Mekah. Hebat . Maknanya tanpa interview masuk je lah. Jadi menolong Siti Khadijah. Masa tu umur dia berumur 25 tahun. Maka bermulalah perjalanan Nabi kita ini ke Syam dengan membawa barangan dagangan milik Khadijah, iaitu wanita terkaya yang amat disegani. Sebab itu Islam ini ditolak dengan barang dagangan. Ataupun Islam ini dibawa dengan maknanya dengan barang dagangan. Sebab itulah kita kena tahu bahawa orang-orang bisnes ni kena bisnes sungguh-sungguh. Sebab dia ada alat untuk dia tolak Islam itu. Berbanding dengan orang yang bawa dakwah. Susah sikit untuk masuk. Maka orang bisnes ni akan masuk dulu. Sebab itu ni dalam penceritaan ini. Bawa barang dagangan tetapi dengan akhlak dan muamalatnya Nabi Muhammad SAW itu berlakulah bahawa mereka mula mencintai. Ini ajaran apa dia ikut ni? Sebab Nabi kita ni dia mengislamkan bukan saja orang-orang biasa. Iaitu kalau kita tengok raja-raja negara-negara yang lain pun. Untung bagi orang yang ada barang dagangan. Gunakan semaksimum. Untuk bagaimana nak mempelopori barang dagangan itu menjadikan di belakangnya adalah dakwah Islam hakikat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok apabila dalam dakwah Islam ini dia ada orang belakang, tulang belakang dia. Dia itu kalau kita tengok kita ambillah contoh. Kita tengok tok guru kita. Contoh ataupun siapa-siapalah.
ustaz-ustaz kita yang famous tu kan, dengan ada madrasahnya, dengan ada macam-macamnya. Siapa yang belakang dia? Ini golongan-golongan bisnes yang pam dana ni. Sebab pendakwah dia tak boleh berniaga, jangan suruh dia niaga. Memang dia tak buat kuliah. Maka di situlah sebenarnya bagaimanakah golongan-golongan berniaga ini, perniagaan mereka yang diorang sumbangkan ke atas jalan dakwah, Allah berkahi dengan melimpah ruahkan harta ke atas perniagaan mereka. Bukan bermaksud zakat. Sebab tu saya cerita hari tu dalam satu kitab, zakat tu wajib. Sedekah lain, infak lain. Oh tak apa Ustazah, saya dah bayar zakat. Zakat itu wajib. Jangan jadikan zakat itu sebagai sedekah kita. Tidak. Maka kita tengok bagaimanakah perjalanan dakwah hari ini. Kalau tak ada tulang belakang, terkubur. Sebab tu saya sangat bersyukur dengan ada grup infak. Grup infak AR yang membantu. Masih lagi kita perlukan yang banyak sebenarnya. Tak tertampung hakikatnya. Tapi tak apalah. Kalau tak nak pun bagi saya program banyak-banyak. Penuhkan program saya. Sebab saya dah mula masuk untuk belajar. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur pada Allah. Saya ceritalah sikit, saya sambung belajar. Bila sambung belajar ni yurannya, ya Allah. Saya tak ada ambil lah scholarship ke apa, tak ada. Nak belajar. Orang umur dah 30 lebih baru nak belajar. Saya dah ambil bahagian syariah. Sebab itulah kalau kadang-kadang tengok ada beberapa program yang terpaksa saya meletakkan sedikit bayaran untuk membantu saya. Membantu perjalanan dakwah saya. Kalau tak terkubur. Saya tak nak terkubur. Saya nak diteruskan lagi. Saya kena banyak fokus kepada banyak benda. Maka di situlah berlakunya, iaitu bagaimanakah gerakan dakwah itu dipush untuk dibantu. Contohnya saya bukan adalah golongan orang-orang kaya. Keluarga saya tidak kaya. Maksudnya kan, saya tidak ada pendapatan melainkan pendapatan saya dengan apa yang ada lah. Saya tak adalah suami datuk lah. Tan Sri ke tidak yang dapat sebulan 3,000 tak. Saya juga ada hutang. Hutang di atas cita-cita lama saya yang dulu saya bisnes. Orang bisnes dia tahulah ada hutang kan. Saya setiap bulan dikejar oleh untuk membayar hutang. Tapi kadang-kadang tak mencukupi. Saya ada anak 3 orang. Maksudnya benda itulah yang sebenarnya bagaimanakah gerakan-gerakan infak dakwah AR tu yang membantu saya hakikatnya. Walaupun hakikatnya sejujurnya tak mencukupi pun. Tapi tak apalah. Kan? Kalau ada program sikit-sikit tu kalau tertanya kenapa ustazah sekarang letak bayaran. Saya harap tidaklah menjadi fitnah ke atas diri saya, sebenarnya nak membantu lebih lagi. Dan kalau dari segi sumbangan-sumbangan tu pun saya akan pakai duit tu juga. Duit sumbangan-sumbangan daripada para sahabat ini. Contoh kita hantar kat Rembau. Duit-duit ni je lah. Apabila ada permintaan, duit-duit yang sahabat-sahabat infakkan jugalah yang saya akan terus jalankan. Alhamdulillah ala kulli hal Zoom kita ini disponsor penuh. Kalau ikutkan mahal. Saya pernah tanyalah $80 tau. Satu bulan. Tak mampu saya. Tapi Alhamdulillah moga-moga mengalir barakah. Sebab tu Zoom ni dia ada record. Sebab tu saya suka. Saya sangat suka guna Zoom supaya ada boleh recording ini untuk membantu. Sebab lepas ni saya kemungkinan esok atau lusa saya dah tak ada ataupun saya dah pergi. Apa yang saya nak tinggalkan. Inilah kita buat recording, saya mula masuk dekat YouTube, saya dah mula masuk dekat TikTok sikit-sikit. Ini pun semua berkat daripada sahabat-sahabat yang menjadi tulang belakang saya. Kadang-kadang saya jatuh juga. Maka saya tengok daripada kisah ni, saya mengambil keputusan untuk belajar ni hampir 3 tahun. Kali ni baru saya betul-betul. Sebab ialah komitmen dari segi belajar, komitmen dari segi kewangan, komitmen dari segi kitab. Kalau saya belajar pun dengan ustaz-ustaz pun saya kena keluarkan lagi bayaran-bayaran dia kan. Maka sebenarnya inilah saya ikut kisah ni. Bagaimana untuk menolong. Nanti kalau ada sahabat-sahabat yang lain mungkin nak menyebarkan bagaimanakah AR infak dakwah ini nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain, saya amat-amat mengalu-alukan. Bagilah tahu supaya lebih cepat dia gerak. Ini pun air balang memang 100% kita akan terus bagi kepada pihak masjid. Ini untuk membantu sikit-sikit dia sebenarnya.
Maka kita faham kan, golongan-golongan bisnes, saya pasti 95% dalam ni semua golongan bisnes. So anda kena bersungguh-sungguh untuk membantu dakwah-dakwah dalam Islam sebenarnya. Sebab tu kena ada determination yang sangat kuat, kena ada passion yang sangat kuat untuk membantu. Kalau tak ada, habis lah. Maka makan tenggelamlah sesuatu dakwah itu. Ini cerita dia. Saya ambil daripada cerita ini. Untuk memudahkan pekerjaan, Khadijah mengirimkan orang suruhan yang bernama Maisarah yang bersama untuk membantu Nabi kita, Nabi Muhammad. Orang kalau jumpa Nabi Muhammad ni, yang digelar Al-Amin ni, orang akan tertarik. Kalau kita pun jumpa, dengan kita pun rasa memang meleleh air liur. Maksudnya macam tu. Maka, akhirnya Maisarah ini tertarik dengan baginda Nabi. Perniagaan ini membawa keuntungan yang besar meskipun dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW ni terlalu jujur. Dia tak ada tipu-tipu, tak ada kona-kona. Kalau tak bagus benda tu, dia jawablah tak bagus. Kalau benda tu, kalau macam kita, tak apa, nak menipu je kan. Dia terlalu jujur. Seluruh kisah perjalanan ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah sebab dia keluar Maisarah dengan Nabi Muhammad ini pergi berdagang. Siti Khadijah tak keluar. Dia kata okey. Maka sejak zaman kanak-kanak hingga mencecah usia dewasa, Muhammad dikenali masyarakat sebagai seorang yang memiliki kepribadian agung, jujur, bersopan santun, gemar menolong orang dan baginda ini juga seorang yang berjiwa besar. Nampak? Berjiwa besar. Siapa yang jiwa kecil, kena ubah jiwa besar. Jiwa besar maksudnya apa? Kena ada sesuatu yang kita rasa macam apa yang aku nak contribute dalam hidup aku. Tak apalah, saya lusa dah nak meninggal lah, buat je lah. Tak boleh. Itu orang jiwa kecil. Apa yang kita nak lakukan untuk agama? Saya setiap hari, bila saya bangun je, saya ingat pesan guru saya. Dia kata apa? Bangun-bangun tidur tu, tanya. Hari ni aku nak buat kerja apa untuk Allah? Macam tu. Bagi yang orang ada ilmu, dia kena menyampai lah. Mungkin bagi orang yang bisnes, mungkin dia kena sedekah. Kita tak tahu. Mungkin macam-macam lah. Kita kena tahulah keadaan diri kita. Kena ada yang berjiwa besar. Jangan nak macam, tak macam mana, saya memang macam ni. Tak apa, dah cukup dah makan, adalah gaji sikit. Nanti habis makan pencen. Tak boleh. Itu adalah orang yang berjiwa selesa. Dia pergi kerja, punch card, balik, punch card. Tu je. Balik rumah, baca paper. Kemudian, okey, cukup masa, tak sabar nak pencen. Ni saya tunggu pencen je ni. Kalau pergi pejabat-pejabat kerajaan kan, dia kalau tekan komputer dia tu kan, ketek. Nampak kan? Dia pun jawab apa? Ni nak tunggu pencen je ni. Maknanya jiwa dah tak ada tu. Dah pencen tu, jangan pergi bercuti. Pencen pergi mengaji. Maksudnya di sini. Sebab itu dikatakan baginda Nabi ni pakaian dia ataupun akhlaknya adalah akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kepribadian jujur. Jujur ni ada nama Allah. Iaitu kadang-kadang kita kena tahu nama Allah ini dia tak adalah maha jujur. Maknanya kadang-kadang kita kena tahu dia lah Al-Alim yang mengetahui. Dia agung, kepribadian agung. Dia lah Al-Azim. Bersopan santun, Al-Halim, Al-Latif. Suka tolong orang, dia lah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maknanya itulah pakaian-pakaian baginda Nabi kita. Ketinggian akhlak baginda membuatkan bangsa Arab kagum. Kita nampak. Sebab itu golongan-golongan bisnes ini kena balut diri anda, kena bawa produk anda, kena bawakan strategi company anda agar orang lain akan bangga dengan anda. Ini dulu saya pernah belajar lah. InsyaAllah saya akan masuk balik dunia motivasi. Sebab apa? Kita bukan jual produk. Kita jual diri. Bukan jual diri pergi buat benda tak senonoh tu. Dok. Kita sekarang tengah buat apa? Produk tu sekian lah. Produk tu alat je. Sebab tu dulu masa mula-mula saya masuk bahagian sale, saya ingat lagi saya pergi ke Negeri Penang. Apa kita punya training, dah lah training tu kena bayar. Masa zaman dulu, kalau tak salah saya 10-12 tahun dulu. Pergi Penang kan. Pergi Penang, kena bayar lebih kurang
3 hari 2 malam kena bayar 3,000 lebih lah. How to handle objection, tajuk dia. Kita pun pergi. Pergi, pakai kod ni. Pakai blazer kan. Kemudian, dalam sesi tu apa dia buat? Dia bagi kita orang batu. Bukan dia bagi kita orang batu. Ada macam hari ni, petang tu dia bawa kita pergi pantai. Dia dah pantai, lepas tu dia kata, ambil lah batu. Kan kat pantai ada batu. Kita pun tak tahulah apa benda batu ni dia nak buat. Kemudian dia suruh ambil batu, kita pun ambil batu. Ambil lah ke, dia kata, ni untuk assignment esok. Okay, kita pun ambil lah batu. Ada kawan saya ambil batu besar. Saya ambil lah kecil yang lepeh, bukan bawah dia putih kan. Dia bawa balik. Esoknya dia kata, okay. Dia pun kata, batu tu, dia bagi macam marker pen apa semua color-color tu. Okay, dia suruh lukislah apa yang kita nak tulis kat atas batu tu. Kita pun tak tahu, ada yang tulis nama. Ada yang lukis bunga, macam-macam lah. Dia tak bagi tahu spesifik. Dan kita pun cakap, ini mestilah. Dia sebab masa tu, dia nak suruh kita ni berfikir. Luar, out of the box. Lepas tu tahu apa jadi? Dia suruh kita keluar semua. Jangan bawa apa-apa kecuali batu tersebut. Kita pun keluar. Keluar. Sekali dia kata apa? Dia akan, saya tak ingat ada satu mall di Pening. Dia bawa kita naik bas. Kita orang pergi naik bas tu kat mall tu. Dia bagi kita masa lebih kurang 1 jam. Terpisahlah kita orang kat mall tu. Dia suruh buat apa? You kena jual batu. Gila ke apa? Pakai blazer ke asal tumit tinggi? Jual batu. Ini masa dulu. Mula-mula saya buat sale. Saya kata, ya Allah, biar betul batu ni. Alhamdulillah, saya dapat jual batu tu dengan harga RM200. Saya banyak main emosi lah masa tu kan. Sebab selagi tak dapat duit tu, tak boleh balik. Takkan saya nak balik jalan kaki dalam hati saya dekat hotel tu balik. Saya tengok kawan saya sorang-sorang keluar tau. Dah boleh balik, menyengih macam tu kan. Saya kata, ya Allah. Sebenarnya saya tak jual batu tu dengan harga tu. Saya cerita tentang batu, saya tak ingat tentang batu tu. Tapi saya kata batu ni lah sentimental value untuk saya. Kat batu tu sebenarnya saya tulis nama saya. Saya ingat lagi nama AR saya tulis. Saya pergi mana-mana saya akan letak nama Aisyah Rosli. Saya jual. Saya kata apa, saya ni on training, bla bla. Saya tak ingat lah apa saya cerita. Dia bagi saya RM200. Saya pun apa lagi. Dapat RM200 tu, berlari saya balik dengan orang. Maka itulah sebenarnya bagaimana saya belajar about sale. Baru kita bawa produk. Produk memang semua yang kita pegang tu confirm bagus. Tak ada yang tak bagus. Tak ada orang cakap, okay, ini produk bagus, ada 10 benda tak bagus. Tak, semua bagus bagi mereka. Tapi macam mana, how to sell? You have to sell yourself first. Saya convince orang tu nak dekat 1 jam. Ayah kan, Allahu Akbar. Itulah kita kena tahu bagaimanakah orang-orang bisnes kena wrap up diri you all dengan jadikan orang kagum. Bukan orang puja tetapi orang kagum. Orang rasa macam, aku kan kalau apa-apa aku nak deal dengan dia lah. Pertama kena jujur, kena telus. Dengan orang ni kita kena layan dia apa yang dia nak sebenarnya. Barulah dia akan bagi. Tetapi kita kena ada prinsip. Maka khususnya suku kaum Quraisy di Mekah. Mereka ni dia jatuh cinta, dia kagum dengan baginda Nabi. Berbeza dengan para pemuda dan masyarakat di zaman itu, Muhammad tidak tertarik pada kehidupan orang yang duk kejar dunia. Masa tu dia dah tak ada kisahlah lantaklah kau nak beli unta ke, kau nak beli kuda ke, kan? Macam kita sekarang banyak gadget. Macam diorang dulu banyaklah dengan aktiviti biasa-biasa diorang tu. Maka putera Abdullah bin Abdul Muttalib ini gemar menyendiri di lereng-lereng gunung atau di Gua Hira untuk menghindari kehidupan syirik dan menyibukkan diri dengan beribadah dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad biasanya pergi ke Gua Hira membawa bekal dan akan turun ke kota jika bekalan dah habis. Itulah dia suka. Dia duduk kat Gua Hira beribadah kan. Tak nak dengan orang-orang ni, dia malah penuh dengan kesyirikan maksudnya. Pergi ke Gua Hira, beruzlah dan bermunajat di tempat yang sepi itu seorang diri. Tak ada kawan-kawannya. Sehingga akhirnya kegiatan rutin itu menyebabkan dia digelar Al-Amin.
Di Gua Hira, Muhammad menemui ketenangan tersendiri yang dia tidak dapati di kota Mekah. Akhirnya pada suatu hari ketika usianya mula mencecah 40 tahun. Saat berada di Gua Hira, Muhammad mendengar suara yang mengajak dia membaca Iqra. Tapi apa yang Muhammad jawab? Nabi kita jawab, aku tak tahu membaca. Iqra. 3 kali diulang oleh malaikat Jibril. Iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama surah Al-Alaq. Diturunkan sebagai tanda kenabian Nabi. Tidak sedikit ataupun tidak ada orang mempersoalkan mengenai agama Nabi Muhammad sebelum menerima risalah Nabi, apatah lagi selepas dia dilantik menjadi Nabi. Permasalahan mengusik hati ketika menyaksikan bahawa pada zaman jahiliah, bangsa Arab khususnya di kota Mekah tempat Rasulullah menjalani kehidupan adalah bangsa yang menyembah berhala. Ini menjadi kepada dia iaitu satu macam halangan lah. Ataupun menjadikan sesuatu apa macam mana aku nak buat ni. Setiap kelompok dan kabilah memiliki berhala tersendiri yang diletakkan di dalam Kaabah atau di kompleks Masjidil Haram. Sementara setiap orang memiliki berhala yang khusus disimpan di rumah masing-masing atau di dalam beg khusus agar dibawa ke mana sahaja. Masalah inilah yang melahirkan pertanyaan mengenai agama yang dianuti oleh baginda Nabi kita sebelum diangkat menjadi Nabi. Maka masalah zaman jahiliah dan berhala dianuti oleh bangsa Arab secara umum adalah fakta sejarah yang tidak mungkin ditolak. Maknanya mereka ni memang sembah berhala. Sebab itulah dulu Kaabah kita tu dalamnya penuh berhala. Nabi Ibrahim lah yang pergi pecahkan tu. Kan? Sebab tu kalau kita perasan Kaabah tu kenapa dalamnya kosong. Kosong je. Dia ada dinding putih, kemudian ada ayat-ayat Quran kan. Ada kain dia. Kenapa dalamnya kosong? Supaya orang jangan obses dan taksub dengan Kaabah. Kaabah itu simbolik saja. Simbolik bagaimana kita bertawaf. Sebab itu kalau kita tawaf tu kita pandang je Kaabah batal. Dia adalah simbolik. Yang sebenar-benar kita bertuhankan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Kaabah itu adalah tempat yang mulia. Yang sangat mulia. Maka sedikitlah iaitu pesanan daripada saya. Moga-moga siapa yang pergi Mekah, tolonglah janganlah kita ini letak produk kita untuk selfie dengan Kaabah. Allahu Akbar. Tak boleh sama, tak setara. Itu dunia. Bagaimana mungkin kita boleh bawa dunia pergi ke tempat ibadah? Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang kalau dia pergi macam India, dia pergi Sungai Nil kan untuk dia umrah. Dia tak bawa apa-apa. Tidak ada apa pun yang dia bawa. Kenapa kita sibuk sangat nak bawa? Bukan itu tempat berkah ni. Ini ada alim ulama' yang menegur sangat tegas. Saya tak adalah tegur, saya bagi pesanan je. Moga-moga kita tak adalah menyamai. Selagi apa yang ada pada tangan kita yang kita bawa itu bersifat dunia. Dengan Allah ini, Allah lah segala-galanya. Moga-moga Allah pilih kita semua untuk pergi dan mengubah diri kita ini agar kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja bertawaf dari segi kita punya jasad, hati kita juga bertawaf dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bergambar ustazah tak apa? Kalau ikut ulama muktabar dia tak bagi. Kalau ikut tapi kadang-kadang kita nak buat kenangan kan. Mungkinlah dibenarkan. Tetapi kalau sebenar-benar daripada ulama-ulama yang betul-betul memang dia tak bagi. Dia memang sangat tegas. Tapi kalau macam kita ni, yelah, bukannya selalu pergi ya. Saya pun teringin juga nak bergambar. Contohnya kan. Tapi itulah yang dikatakan melakukan kesyirikan. Selagi apa yang kita bawa tu dunia. Handphone tu pun dunia sebenarnya. Jangan ada yang mengganggu kita. Tapi kadang-kadang ada yang bagi, tak ada masalah. Ikut kepada peringkat makam ataupun peringkat tahap-tahap ibadah-ibadah kita. Maka kita tengok apa yang Rasulullah nak buat, dia nak tentangi habis-habis apa dia panggil budaya mereka ni. Bukan senang. Kita nak tentang budaya nenek moyang pun susah.
Contohnya perkahwinan. Perkahwinan hari ni banyak kebatilan. Kenapa saya kata kebatilan? Yang penting akad nikah. Kan? Tak ada sibuk dengan nak pelamin lah, nak berinai lah. Itu batil tu sebenarnya. Pun kita susah nak memerangi hari ni. Sebab itulah banyak peristiwa-peristiwa perkahwinan ni melakukan pembaziran. Itu Allah tak izin. Allah tak bagi. Kalau nak lebih muktabarnya kan, naik atas pelamin tu tak boleh tu sebenarnya. Kita punya anak ni naik atas pelamin, tak boleh. Tidak boleh ditayangkan. Sampai macam tu lah. Itu lebih dalam lah sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok alim ulama kita kalau dia kahwinkan anak macam mana. Tapi hari ni kadang-kadang kita rasa sedih. Sedih apabila budaya-budaya mereka itu mula menjajah minda kita, di mana kita ikut cara mereka dalam sesi perkahwinan kita. Contohnya, memang akad nikah tu tidak kisah di mana-mana. Rumah kita pun boleh, nak buat kat masjid pun boleh, nak buat kat tempat tok kaji pun boleh, nak pejabat agama pun boleh, nak buat kat mana pun, tasik pun boleh, semua boleh. Tetapi kita tengok, jangan kerana kita ikut budaya mereka. Macam mana budaya mereka? Diorang kahwinkan kat garden, kita pun ikut. Ini cara. Kalau ulama-ulama yang tegas, dia tak bagi. Ini bagaimana? Sebab kita perasan tak? Adakah orang-orang kafir ni, dia ikut budaya kita? Ada tak? Tiba-tiba dia nak sambut maulid lah. Tak apalah, kita sambut je lah. Apa salahnya? Ataupun tiba-tiba dia nak kahwin, dia nak kahwin lah dekat masjid tu. Ada? Tak ada. Dia takkan nak ikut punya. Hatta kalau kita suruh dia masuk dalam masjid, kita pakaikan dia apa? Dia tudung ke apa ke pun dia tanya kita. Kalau boleh dia tak nak. So inilah bagaimana dikatakan jajahan minda ataupun jajahan budaya. Kalau benda ni pun kita sukar untuk bendung, apatah lagi pada zaman Nabi. Dia nak bendung budaya-budaya yang orang memang sembah berhala. Hari ni nak cegah orang isap rokok pun rasa macam ya Allah. Contoh pergi kedai makan kan, dia duduk sebelah isap rokok. Rasa kecil besar je. Pun cakap kan marah. Pun susah. Maka cabaran bagi baginda Nabi kita. Maka penduduk Najran rata-rata beragama Nasrani. Sementara di kota Yathrib, iaitu Yathrib ni nama lain bagi nama kota Madinah. Ada yang panggil sebagai kota Yathrib. Terdapat beberapa kabilah yang menganut agama Yahudi. Selain agama itu, tidak sedikit pula yang menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah perintahnya Nabi kita kena berhijrah untuk menyebarkan Islam. Maksudnya, agama Islam ini yang betul-betul bab tauhid adalah bapa ketauhidan kita Nabi Ibrahim. Sebab tu dalam surah Ibrahim tu banyak menceritakan ayat tauhid. Tapi Nabi Muhammad juga merupakan yang membawa tauhid namun dengan sedikit kelembutan dan kesempurnaan. Asalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah berlaku beberapa peristiwa kena sembelih anak, berlaku peristiwa Siti Hajar, berlaku peristiwa Nabi Ibrahim itu kena bina Kaabah, Jarul Aswad semua tu kan. Itu dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tidak semua orang Arab ketika zaman itu dia menyembah berhala. Ini saya tak naklah sambung lagi, sekejap lagi kan tidur terus kan. InsyaAllah ada masa saya akan sambung lagi. Kalau ada kesempatan, insyaAllah esok saya akan sambung. Cerita dia macam lebih menarik lagi. Tentang bagaimana. Sebenarnya kita baca ni adalah untuk kita mengambil motivasi dalam kehidupan seharian kita. Ataupun dalam kehidupan kita hari ini. Sebab itu cerita Nabi ini, tambah kalau dibaca pada bulan Rabiul Awal, dia ada cahaya-cahaya dia. Dibaca pula dengan jemaah ataupun dipanggil majlis, lagi seronok. Dia ada barakahnya. Berbanding dengan kita baca seorang-seorang tu tak feel. Kalau tengok TV seorang-seorang seronok. Tak, kalau tengok ramai-ramai seronok. Maksudnya macam itulah. InsyaAllah. Ustazah, nak tanya je. Tadi Ustazah masa permulaan ada mention pengasuh Rasulullah ni bab 4. Ya, 5. Malam bab 3 tubuh badan Rasulullah lah. Ya. 1 dan 2 apa Ustazah? Okey, bab yang pertama adalah iaitu keturunan Nabi yang kita duk baca nama Muhammad bin Abdullah. Itu bab pertama.
Salasiah baginda Nabi kita. Itu bab pertama lah yang kita baca hari tu. Okey. Kedua? Okey. Bab kedua dia gabung. Bab kedua dia masuk kepada bahawa lahirnya Nabi Muhammad kita ini adalah penutup segala Nabi. Dia dalam cerita awal juga tadi, yang masa dia lahir dah bagi tahu bahawa dia penutup. Tapi bab kedua ni dia lebih menekankan tentang bagaimanakah Nabi Muhammad kita ini dikatakan Nabi yang terakhir. Bab ketiga, kejadian tubuh badan Nabi. Bab yang keempat adalah tentang pengasuh-pengasuh Nabi. Okey. Dan kita masih lagi dalam bab 4 insyaAllah. Nanti kita akan sambung bab ke-5 dan ke-6. Okey, sekadar itu saja. Ada soalan? Saja nak share dengan Ustazah ya. Sebenarnya tak, yalah dari keadaan